Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan dengan masih bab yang sama, iaitu 2.1 penghasilan produk, tapi subtopik baru iaitu 2.1.4. Okey. So kita tengok 2.1.4 ni subtopik apa? Okey, 2.1.4 adalah menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Okey. So sebelum cuti PKP baru-baru ni, di dalam kelas RBT kita telah menghasilkan lebih kurang 3 lakaran perkembangan idea. Okay, betul tak? Setiap orang dikehendaki untuk melukis 3 lakaran perkembangan idea. So hari ini kita akan proceed dengan menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat, iaitu 2.1.4. Yang lakaran perkembangan idea tu, itu di dalam subtopik 2.1.3. Okey, so kita teruskan ya. Okey, dalam subtopik ini, objektif pembelajaran yang perlu dicapai adalah menerangkan ataupun memahami tentang lakaran 3D. Okey, 3D ataupun 3 dimensi. Yang kedua, menerangkan tentang lakaran ceraian. Yang ketiga, menerangkan tentang lukisan kerja. So ada 3 perkara yang kita nak tahu hari ini, iaitu tentang lakaran 3D, lakaran ceraian dan lukisan kerja. Okey, kita tengok objektif yang pertama, iaitu memahami lakaran 3D kan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan lakaran 3D? Lakaran 3D yang dilengkapi dengan maklumat produk dinamakan lakaran 3D bermaklumat. Okey, semua maklumat yang diperlukan untuk pelanggan memahami suatu reka bentuk perlu dinyatakan dengan jelas pada lakaran. Okey, so ada beberapa maklumat yang perlu dinyatakan pada lakaran kalau kita buat lakaran tersebut. Okey, so selepas kita dah buat lakaran perkembangan idea, and then akhirnya kita akan pilih satu lakaran akhir. Okey, so pada lakaran akhir tu kita kena buat dalam bentuk lakaran 3D, di mana dalam lakaran tersebut perlu ada beberapa maklumat. Okey, iaitu yang pertama, kena ada nama produk. Okey, yang kedua, saiz produk dan komponen. Saiz ni maksudnya kena nyatakan dia punya dimensi, dia punya ukuran dia berapa. Okey, kemudian bahan yang digunakan pada produk. Okay, contohnya kalau kita nak buat penggilap kasut magic, kena nyatakan apa bahan-bahan dia, memang sedetail-detailnya. Kena nyatakan kayu ke, skru ke, gam ke, dan sebagainya lah. Kemudian kita nak guna bateri ke, wire. Okay. Kemudian maklumat yang keempat yang perlu dinyatakan adalah komponen atau bahagian-bahagian produk. Okey, apa komponen yang diperlukan selain daripada bahan tadi, apa komponen-komponen ataupun bahagian-bahagian produk tersebut. Okey, dan yang ke-5 dan ke-6, yang ke-5 dan ke-6 ni adalah yang paling asas sekali, yang paling wajib sekali kena ada, iaitu prinsip reka bentuk yang digunakan dan elemen reka bentuk yang digunakan. Di mana kita dah pelajari elemen, ada 8 elemen reka bentuk kesemuanya. So kita nyatakan antara ke-8 elemen tersebut yang mana yang ada pada lakaran tersebut, dan prinsip pula ada elemen ada 9. Okey, prinsip pula ada 8. Okey, prinsip reka bentuk yang digunakan. Okey, contohnya dia ada keseimbangan tak, dia ada pengulangan tak, dia ada kontras tak. Dan macam itulah seterusnya. Okey, so kena ingat pada lakaran 3D kena ada ke-6 perkara tersebut, iaitu nama produk, saiz, bahan, komponen, prinsip dan elemen. Okey, ini contoh. Contoh lakaran 3D bermaklumat yang ada pada buku teks muka surat 65. Nanti pelajar-pelajar boleh rujuk kalau nak tengok dengan lebih jelas. Okey, so dekat sini ini ada 6 perkara yang kena ada kan, kita tengok ada tak ke-6 tersebut. Okey, yang pertama dia kata tadi nama produk kan. Okey, nama produk ada tak? Nama produk dinyatakan di sini, iaitu penggilap kasut magic.
Lepas tu dia ada dimensi ataupun saiz ataupun ukuran secara terperinci. Okay, contohnya panjang penggilak kasut magic ini daripada permukaan bulatan ni sehingga ke dia punya pemegang, itu panjang tu dia punya panjang 180 mm ataupun bersamaan dengan 18 cm. Tapi untuk menunjukkan lebih ketepatan, biasanya kita gunakan dimensi itu dalam unit milimeter ataupun mm. Okey nah. Kemudian dia nyatakan di sini elemen. Okey. Antara elemen yang diterapkan di dalam lakaran penggilak kasut magic ni, dia ada garisan, dia ada rupa, bentuk, warna, tekstur dan ruang. Okey, manakala prinsip pula juga dinyatakan juga, iaitu keseimbangan dan kesatuan. Okey, lagi apa? Okey, bahan. Okey, bahan kat sini dah dinyatakan. Dia ada span tebal MDF, kayu, bateri, motor AT dan sebagainya. Okey, so dia ada nama produk ada, bahan ada, saiz ada, prinsip ada, elemen ada. Okey, satu lagi apa dia? Apa dia tadi? Satu lagi dia punya komponen. Okey, komponen-komponen ataupun bahagian-bahagian dia. So dia labelkan siap-siap kat sini. Okey, contohnya sini ada pemegang dan tempat bateri. Okey, lepas tu ada switch tekan tutup. So dia maksudnya kesimpulannya kena melabelkan pada lakaran itu. Okay. Lakaran mestilah dalam bentuk 3D supaya kita nampak keadaan sebenar objek tu nanti. Okey, lagi contoh muka surat 66, iaitu nama produk pengagih makanan ikan automatik. Juga dia ada di sini nama produk ada dinyatakan. Kemudian ada juga dinyatakan dia punya saiz, dia punya komponen, dia punya prinsip, elemen dan bahan. Okey. So ini pula adalah dia punya set penggetar makanan ikan. Ini adalah di luar daripada set pengagih makanan ikan automatik ini, juga dinyatakan untuk menunjukkan lakaran ini memang lakaran bermaklumat yang lengkap supaya bila pelanggan tengok dia tahu macam ni keadaan sebenar produk yang akan dihasilkan nanti. Okay, Contoh yang ketiga pula adalah daripada buku teks muka surat 67 pula, iaitu backgin. Okey, backgin. So kita tengok sini bila saya crop gambar ni saya tertinggal pula dia punya nama produk. Okey, nama produk kena ada. Nama produk ialah backgin. Lepas tu komponen-komponen ataupun dia punya pembahagian ya. Saiz juga ada 50 mm, 250 mm. Okey. Kemudian dia punya bahan ada, elemen pun ada, prinsip pun ada. Okey, di sini juga ada pembahagian komponen dia. Okey. So ini yang kita namakan sebagai lakaran 3D bermaklumat. Sebab dia lengkap dengan keenam-enam maklumat yang diperlukan di dalam lakaran 3D. Okey. Kemudian lakaran tu kena 3D ya, dia tak boleh dalam bentuk 2D, dua dimensi. Sebab dua dimensi tu dia hanya nampak pada satu pandangan sahaja. Kalau 3 dimensi, kita boleh nampak daripada pandangan atas, hadapan dan sisi. Okey, seterusnya kita tengok pula perkara kedua yang kita kena fahamkan pada hari ini, iaitu lakaran ceraian. Okey, lakaran ceraian ialah lakaran yang menunjukkan hubungan antara setiap komponen atau bahagian pada suatu reka bentuk produk. Okey, apa fungsi lakaran ceraian ini? Okey, fungsinya adalah yang pertama, menunjukkan urutan pemasangan komponen-komponen pada reka bentuk produk. Yang kedua, menggambarkan rupa sebenar reka bentuk produk. Yang ketiga, menunjukkan kedudukan komponen-komponen pada reka bentuk produk. Yang keempat, menunjukkan urutan untuk mencantum reka bentuk produk yang mempunyai lebih daripada satu bahagian. Okey, dan yang terakhir, memudahkan proses pembuatan dan penyelenggaraan reka bentuk produk. Okey. So, biasa tak kalau kan selalu kalau macam kita beli contoh kalau macam saya order satu rak, okey, rak serbaguna saya order dari Shopee. Okey.
rak tu kena install sendiri ataupun kena pasang sendiri. Okay, biasa tengok tak dia punya, kalau kita beli, dia akan sertakan sekali dengan manual pengguna, kan? Okay, kalau belik-belik balik dalam manual pengguna tu, biasanya dia akan sertakan sekali dengan lakaran ceraian produk. Okay, sebab apa? Supaya bila pelanggan baca manual pengguna tu, tengok lakaran ceraian tu, pengguna boleh tahu urutan pemasangan komponen-komponen tersebut. Okey, kita boleh tahu yang ini kena cantum dengan yang ini, yang bahagian ni kena cantum dengan ni. Lepas tu dia boleh cantum menjadi satu produk yang lengkap. Okey, contoh macam ni lah. Okey, ini ada dalam buku teks muka surat 68. Okey, kalau nak refer sepatutnya gambar ni dia menurun daripada atas ke bawah, tapi disebabkan skrin tak muat, so saya buat secara melintang sikit lah. Okey, so penutup atas ini, kita maksudnya lakaran tadi kita ceraikan satu persatu dia punya komponen. Kita tengok ini adalah komponen utama. Komponen utama yang ada di dalam contoh produk penggilap kasut Magic. Yang ni, nampak tak mouse saya bergerak? Nampak so ini dikatakan sebagai perumah. Pada perumah ini ada ruangan untuk switch tekan tutup. So nanti switch tekan tutup ni dia masukkan kat sini. Lepas tu dalam perumah ini, apa yang akan dimasukkan dalam perumah? So dia akan diletakkan motor AC, bateri, gear taji dan pemegang bateri. Bila kita masukkan di bahagian sini, bahagian yang berongga ni, sini, kemudian kita akan tutupkan dengan penutup atas. Penutup atas. Kemudian di bahagian bawah pula, dia juga perlu ada penutup bawah. Penutup bawah dan penutup bateri disertai dengan skru kayu dan pad penggilap. So pad penggilap ni akan berada di bahagian bawah penggilap kasut Magic ni. So dia ceraikan satu persatu komponen bahagian penting dalam penggilap kasut Magic ni, supaya kita boleh nampak keseluruhan pemasangan projek tersebut. So nanti kita kalau macam pelanggan bila dia tengok je, oh macam ni rupanya, dia faham lah, maksudnya dia memahami produk ini dengan lebih mendalam. So kita tengok kita huraian tentang lakaran ceraian tersebut. Pemegang ini berfungsi fungsi pemegang yang ergonomik, membolehkan pengguna memegang penggilap dengan selesa dan kuat. Switch tekan tutup memula dan menghentikan pad penggilap mengikut keperluan. Kemudian pad penggilap digunakan untuk menggilap dan membersihkan kasut kulit dan kasut PVC. So ingat tak lagi sebelum ni kita dah fikirkan dia punya pengenalpastian masalah dan penyelesaian masalah, kan? Kalau sebelum ni kita guna brus kasut, brus kiwi dan kusai kiwi, so pelanggan mengatakan dia punya bila kita gilap kasut tu tak sekata, lepas tu tangan mudah menjadi lengur. So ini adalah penyelesaian dia lah. Kemudian ada komponen motor AC menggerakkan gear dan memutarkan pad penggilap ketika digunakan. Gear taji pula memindahkan kuasa dan memutarkan pad penggilap. Kemudian perumah memegang semua komponen produk dalam satu struktur yang smart. Sekarang kita tengok ke bahagian C pula. Setakat ni okey ke? Setakat ni okey ya? Azril Zakwan. Azril on mic Sat. Tu dia. Tak tahu dia pergi mana. Tak apa, kita teruskan dengan lukisan kerja. Lukisan kerja ialah lukisan yang menerangkan dengan terperinci rupa bentuk komponen suatu produk yang akan dihasilkan. Lukisan ni dihasilkan sebelum suatu model atau produk dihasilkan. So terdapat beberapa kaedah untuk menghasilkan lukisan kerja. Lukisan kerja dia merangkumi, yang pertama lukisan isometrik, yang kedua lukisan oblik, yang ketiga lukisan
skematik, yang keempat lukisan perspektif, yang kelima lukisan ceraian, yang keenam unjuran ortografik. Okey. Kesemua dah. Yes. Lukisan isometrik, oblik, skematik, perspektif dan unjuran ortografik semua dah belajar dalam RBC tingkatan 1. Cuma mungkin ada yang dah lupa. Okey, ceraian, lukisan ceraian pula kita baru je belajar tadi. Okay, kita tengok satu persatu. Satu persatu lukisan isometrik. Okey, ini adalah contoh lukisan isometrik di mana dia adalah suatu lukisan 3D yang dekat sini dia mesti ada satu satah mengufuk, satah mendatar. Okey, satah mendatar dan dekat sini ada 30 darjah, 30 darjah. Gitu. Kita tengok dia punya penerangan. Lukisan isometrik ialah lukisan pictorial yang dapat memberikan maklumat dan gambaran objek dengan lebih jelas. Lukisan ini dapat menunjukkan bentuk suatu objek dalam 3 dimensi melalui pandangan atas daripada sini, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Dengan syarat antara satah ini kita panggil satah paksi X. Okey. Kemudian ini adalah paksi Y. Dia punya ni beza, mesti ada beza 30 darjah, 30 darjah. Ini adalah ini yang dikatakan lukisan isometrik. Okey. Kemudian lukisan skematik pula. Okey, lukisan skematik adalah lukisan yang lukisan skematik yang menunjukkan litar elektronik, menunjukkan kedudukan komponen elektronik dalam bentuk simbol. Okey. Kita nak lukis satu lukisan skematik, kita nak lukis satu lukisan litar, tapi kita tak lukiskan gambar sebenar komponen tersebut. Kita menggunakan simbol. Okey. Simbol dalam bentuk lukisan skematik membantu pereka bentuk memilih komponen elektronik yang betul semasa menghasilkan produk. Okey, lukisan skematik membolehkan pemasangan komponen elektronik dilakukan dengan lebih mudah dan tepat. Okey, so di dalam lukisan skematik ini dia dinyatakan sekali dia punya kekutuban. Contohnya kalau bateri dinyatakan kat sini positif, dekat sebelah sini negatif. So kutub positif ni dia mesti bersama dengan switch tekan tutup. Okey. Kemudian yang negatif ini mesti bersama dengan motor AC. Ada kesimpulan macam tu lah. Bila kita buat dalam bentuk simbol, kita boleh tahu sekali dia punya kalau macam perintang ada dua kaki kan, ada kaki positif dengan negatif. So kita boleh nyatakan terus, okay, kaki yang ni pergi sambung dengan yang mana, kaki yang ni sambung dengan yang mana. Macam itulah. Okey. Seterusnya, lukisan unjuran ortografik. Ini lukisan unjuran ortografik ni dia memerlukan ketelitian. Dia kena memerlukan ketelitian untuk menyiapkan lukisan tersebut. Saya ingat lagi bila saya sama belajar di UTHM pada tahun 2012, memang kami kena buat lukisan ortografik ni. Dan dia mengambil masa lebih kurang sebulan untuk belajar bahagian ni saja. Okay, tapi dalam silibus tingkatan 3 dia suruh belajar dalam satu subtopik. Okay, macam ni lah. Dia unjuran ortografik ni dia membahagikan satu lukisan kepada 4 bahagian, iaitu pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi, dan ini adalah paksi 45 darjah. So setiap pandangan ini dia saling berkait. Okay, pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi ni dia saling berkait. Dia berkait dengan paksi 45 darjah ni. Kalau tersilap lukis, maksudnya tak tepatlah kita punya lukisan tersebut. Dia saling bergantung tau, dia saling bergantung. Kalau tak ada connection di antara pandangan atas dengan pandangan hadapan, dan tak ada connection antara hadapan dengan sisi, maksudnya lukisan unjuran ortografik itu tidak tepat. Okey, lukisan unjuran ortografik dapat menunjukkan bentuk suatu objek dalam 2 dimensi.
melalui pandang atas, hadapan dan sisi. Okey, ukuran sebenar dinyatakan adalah lukisan unjuran ortografik untuk digunakan sebagai rujukan semasa proses penghasilan produk. Okey. So dekat di sebelah kanan bahagian lukisan unjuran ortografik ini juga dinyatakan maklumat lah seperti petunjuk. Okey, kita nyatakan petunjuk kat sini nombor 1 sampai nombor 8. Okey. Kemudian nama pelukis unjuran tersebut, nombor IC. Ini penting lah. Okey, maksudnya ini dia lebih kurang macam pelukis plan lah. Kena kemudian kena nyatakan juga ukuran berapa dan skala dia berapa. Okey. So, saya nak recap balik secara keseluruhannya. Hari ni kita dah belajar tentang lakaran 3 dimensi, tentang lakaran ceraian. Kemudian kita dah belajar 3 dimensi, ceraian. Kemudian kita dah belajar tentang lukisan kerja, di mana di bawah lukisan kerja ini ada lukisan isometrik. Okay, yang kedua oblik, yang ketiga skematik, yang keempat perspektif, yang kelima ceraian, dan yang keenam unjuran ortografik. Okey. Yang saya tekankan, yang saya sebutkan berulang kali ni, dia ada dalam latihan hari ni. Hari ni kita akan buat crossword dalam word wall. Okey. Ya, isometrik, skematik, ortografik. Okey. Right. So, itu sahaja slide saya pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada hari Isnin dengan topik seterusnya iaitu 2.1.5. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.